Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Suria binti Baba, iaitu pengarah di Pusat Kecemerlangan Akademik dan Pembangunan UMK, selaku profesor di pusat tersebut. Menjadi tanggungjawab saya melaksanakan amanah untuk membantu warga UMK, terutamanya pelajar dan juga para akademik, dalam meneruskan tugas dan tanggungjawab sewaktu PKP, iaitu melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dalam talian sepanjang kita mengharungi situasi krisis ini. Dan dalam konteks selaku pengarah PKPA, tugas memberikan latihan dalam talian kepada para pensyarah telah bermula pada minggu lalu, dan alhamdulillah platform dalam talian UMK merupakan satu platform yang dikenali sebagai eCampus, menggunakan Moodle 3.8, iaitu versi terbaru, dan eCampus version 2.0 ini merupakan satu platform yang amat canggih dan memberikan keselesaan kepada para pensyarah untuk menghubungi pelajar secara maya dalam keadaan PKP ini. Alhamdulillah, sekali lagi saya dapat kongsikan bahawa UMK berada dalam tahap yang cemerlang, kerana pembelajaran dan pengajaran dalam talian ini sebenarnya telah menjadi sebahagian daripada kehidupan kita di sini. Kalau kita tengok data statistik pada Januari 2020, hampir 95.4% kursus yang ditawarkan adalah terangkum dalam pembelajaran teradun. Ini bermakna amalan UMK sejak 2014 memang mendapat status yang semakin baik dan cemerlang apabila pensyarah memang telah akur untuk bertemu pelajar, berinteraksi dengan pelajar secara maya, dan ini merupakan satu petunjuk bahawa kita berada dalam keadaan konteks yang sangat baik. Dan pada minggu lalu, kita telah pun melaksanakan satu survey kepada pelajar-pelajar UMK. Kesediaan pelajar kita untuk berinteraksi dengan para pensyarah dalam talian ini amat membanggakan, iaitu hampir 95% pelajar kita yang kita laksanakan survey itu, mereka sanggup kerana mereka pun memang IT savvy dan tidak menjadi muskil untuk mereka bertemu, berinteraksi bersama pensyarah atau bersama kawan-kawan dalam proses pengajaran-pelajaran di atas talian. Cuma yang kita sedikit khawatir ialah capaian internet lah. Tetapi atas keputusan Senat UMK, sekiranya pelajar itu benar-benar tidak boleh dihubungi secara dalam talian, ada alternatif lain yang perlu dilaksanakan oleh para pensyarah untuk menghubungi pelajar mereka. Saya mengambil inisiatif selaku pengarah yang menjalankan amanah ini. Kita mempunyai e-learning governance yang sangat mantap, difungsikan oleh Datuk Naib Chancellor, dan kita mendapat nasihat pada Timbalan Naib Chancellor Akademik, dan kita mempunyai satu pasukan yang ada lapisan, iaitu lapisan e-learning admin, kemudian ada lapisan e-campus expert, dan ada lapisan facilitator e-campus. Dan kita juga telah membantu para pensyarah untuk meningkatkan lagi keupayaan dan kompetensi serta kemahiran dalam e-learning melalui Educator 4.0 UMK. Bermakna governance e-learning memang mantap, dan disokong pula dengan infrastruktur yang semakin hari semakin canggih, tetapi kita dapat
menambah baik e-campus kita dengan menggunakan platform yang terkini iaitu e-campus 2.0. Dan yang paling saya hargai ialah kita mempunyai satu pasukan jurulatih atau pakar rujuk dan fasilitator yang cukup committed. Sehingga hari ini kita dah mempunyai lebih kurang 50 orang expert dalam e-learning dan kita telah pun memulakan latihan atas talian ataupun TOT for e-learning online sejak minggu lalu dan akan berterusan hinggalah sesi bermula. Bermakna setiap hari kita mempunyai 2 orang pakar yang akan berada atas talian untuk bertemu dengan para pensyarah, untuk berinteraksi dan memberikan info-info terkini serta memberikan latihan bagaimana menggunakan e-campus, bagaimana menggunakan conferencing, bagaimana menggunakan web teaching tool, bagaimana menjadikan bahan-bahan text based itu kepada dalam bentuk video, dalam bentuk animasi dan seterusnya. Jadi pada saya gerak kerja pasukan e-learning expert UMK berada pada tahap baik dan kita akan tambah baik dari masa ke semasa. Baik, it's a new normal dalam keadaan PKP. Apabila pembelajaran tidak dapat diteruskan secara semuka, kita perlu melihat alternatif atau plan B. Dan keadaan hari ini online merupakan satu alternatif yang cukup baik kerana di situlah alternatif itu dapat menyelesaikan masalah terutamanya para pelajar. Jadi kalau saya sebut para pelajar itu bukan sahaja di peringkat universiti, di peringkat college, tetapi juga peringkat pelajar-pelajar atau kanak-kanak atau murid-murid di sekolah. Jadi hari ini semua bercerita tentang online atau e-learning, bermakna telah banyak platform-platform yang sedia ada secara open source dan sebagainya menyediakan bahan-bahan atau e-content, e-kandungan untuk berada di atas talian dan kita perlu memilih yang mana sesuai, relevan, customize dengan keperluan kita. Ini bermakna masyarakat secara luas perlu memahami pembelajaran dalam talian ini dengan lebih baik agar bahan-bahan yang diperoleh itu tidaklah satu lambakan saja tetapi mereka perlu customize. Dalam masa yang sama, pensyarah atau guru perlu customize kepada kumpulan yang memerlukan. Maknanya bukan kita kata one size fits all, tetapi pensyarah harus memikirkan pelajar yang mempunyai kecakapan yang pantas, mempunyai capaian internet yang laju berbanding dengan pelajar yang perlukan bimbingan dan pelajar yang tidak ada akses internet secara sempurna. Jadi di sinilah peranan kita sebagai pensyarah, sebagai guru perlu mendidik masyarakat pada hari ini untuk membuat curation atau kurasi, menyaring bahan-bahan supaya lambakan yang begitu banyak dalam talian itu dapat dioptimalkan sebenarnya. Dan saya nak tambah lagi satu, di mana kedudukan UMK dalam situasi nasional dan juga antarabangsa. UMK telah mencipta satu nama yang cukup hebat, terutamanya banyak kali memenangi pingat-pingat khas, pingat-pingat emas dalam pertandingan antarabangsa. Contohnya pada 2018 kita memenangi emas paling terbanyak dalam International University Carnival of E-Learning yang dianjurkan oleh MEPTA dan juga dianjurkan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi. Dan juga pada tahun lepas 2019 sekali lagi UMK telah menggondol pingat emas terbanyak daripada kalangan 20 UA dan juga daripada college-college, daripada universiti swasta yang bertanding dalam IUCEL 2019. Dan pasukan UMK yang juga menjadi konsultan pakar rujuk kepada pembangunan MOOC melalui Grant Erasmus Plus European Union melalui projek Media Literacy for Social Program. Kita telah memberikan kepakaran kita kepada 4 universiti di ASEAN, iaitu 2 di
2 di Thailand iaitu Chulalongkorn University dan SW Bangkok, dan juga 2 universiti di Vietnam iaitu Academy Journalism and Communication di Hanoi dan juga University of Social Science and Humanities di Ho Chi Minh. Jadi dalam konteks ini UMK memang berada pada tahap yang cemerlang yang saya boleh anggap, kerana kita telah pun membuat banyak latihan, banyak kemenangan dan juga banyak success story yang kita peroleh, dan inilah masanya yang kita katakan kita perlu menyumbang balik, memberikan khidmat yang terbaik, memberikan komitmen, memberikan segala khidmat kita dalam menjadikan UMK sebagai sebuah universiti yang relevan walaupun dalam konteks PKP ini. Saya mempunyai keyakinan yang sangat tinggi, ya. Oleh sebab UMK mempunyai komposisi pensyarah yang ramai yang muda, dalam lingkungan 30-an, ya. Saya yakin pensyarah-pensyarah muda ini sangat berpotensi, sangat dekat dengan penggunaan IT, dan mereka komited dalam memberikan yang terbaik apabila memberikan kuliah secara maya. Dan saya yakin UMK akan terus maju dan maju. Manakala pelajar kita daripada survey yang kita lakukan, mereka memang bersedia untuk mengikuti pembelajaran atas talian, dan saya yakin di sinilah keupayaan UMK yang patut kita jelmakan dalam masyarakat umum, bahawa kita berada di landasan yang cukup cemerlang dan cukup baik, dan saya yakin UMK akan terus gemilang sehingga satu masa nanti, insya-Allah.